Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ya, saya Cikgu Yusri Yusof akan mengajar tajuk koordinat tingkatan 2. Okay, jadi sebelum kita mula tu kita review sikitlah. Jadi dalam tajuk koordinat ni, koordinat ni yang kita belajar untuk matematik ialah merupakan sistem dalam sistem Cartesian, iaitu sistem untuk menetapkan kedudukan pada satu titik ke satu sathah berdasarkan dua garis nombor yang bersilang di antara satu sama lain pada satu sudut tegak. Jadi dalam sistem Cartesian ni kita mesti ada graf lah. Jadi dalam graf tu dia akan ada dua paksi. Okey, paksi yang mendatar tu kita kenalikan sebagai paksi X, dan paksi yang menegak tu kita kenali dia sebagai paksi Y. Okey, yang kita tunjuk tu ialah paksi X dan kemudian paksi Y. Jadi yang kita kata koordinat ni dia merujuk kepada kedudukan satu titik berdasarkan kepada paksi X dan paksi Y tersebutlah. Jadi sistem ni dinamakan sistem Cartesian. Dia merujuk kepada ahli matematik yang membangunkan perisian ataupun kita kenali sebagai kedudukan tajuk ni lah, koordinat. Okay, iaitu paksi Y, yang tadi paksi X. Okay. Yang kita kata koordinat ni ialah titik persilangan di antara paksi X dan paksi Y. Okay, titik persilangan tersebut yang paksi X, paksi Y tu ialah titik asalan. Lalunya kita tandakan dengan kosong lah. Titik asalan merujuk pada titik kosong kosong. Okay, yang tu. Asalan ialah titik persilangan antara paksi X dengan paksi Y. Dan koordinat tadi ialah koordinat di antara dua-dua sathah tadi lah. Okay, yang tu titik asalan. Okay, terusnya kita tengok ialah macam mana kita nak mengenal pasti titik dalam satu Cartesian ni yang kita akan wakilkan dengan koordinat yang kita rujuk kepada paksi X dan paksi Y tadi. Jadi, okay, koordinat X mewakili jarak titik itu dari paksi Y. Manakala koordinat Y pula ialah mewakili jarak titik itu dari paksi X. Jadi kita katakanlah contoh titik P. Titik P ni dia punya koordinat dia kita baca 43. Jadi kita tengok dalam kertas graf kita ada paksi X, paksi Y dan koordinat tersebut. Koordinat P tadi. Okey, yang ni pada koordinat titik P tadi 4 unit tu ialah 4 unit dari paksi Y. Dan 3 pula tadi merujuk kepada 3 unit daripada paksi X. Okay. Jarak tersebut kita kenali sebagai titik lah, titik P pada koordinat 43. 4 tu titik pada paksi X dan 3 tu ialah titik pada paksi Y. Ini contoh kita nak mengenal pasti kedudukan satu titik dalam sistem Cartesian. Okay, yang seterusnya kita tengok. Okay, secara umum sistem Cartesian ni dia terdiri daripada 4 sukuan. Okay, sukuan pertama, semua koordinat ataupun semua titik dia nilai dia ialah positif. So, dia katalah kalau titik P tadi 4 tu positif, 3 tu pada paksi Y pun positif juga. Pada sukuan kedua, pada sukuan kedua koordinat kita ataupun titik kita selalunya merujuk nilai X dia tu nilai negatif. Dan nilai Y dia tu nilai positif. Okay, pada sukuan ketiga, semua titik pada sukuan ketiga nilai dia ialah negatif. Manakala pada sukuan keempat, titik dia ialah positif. Jadi dalam matematik ni kita pertama kali kita kena pasti dulu dia punya number tersebut positif ataupun negatif. Okay, kita tengok contoh lah dalam matematik ni kita tengok contoh dulu.
Okay, nyatakan koordinat bagi setiap titik dalam rajah di bawah. Jadi kita bagi kamu minat ni. Okey, katalah kita ada dalam sistem kartes kita paksi X, paksi Y contoh. Dan kita ada titik-titik seperti yang cikgu tunjukkan tadi tu, titik P, titik S, titik Q, titik R, titik V. Jadi pertama kali kita nak identify kedudukan titik-titik tersebut. Jadi dalam matematik ni banyak kita kena buat latihan lah. Tapi yang ni kita tunjuk contoh dulu. Okay, jadi contoh dia tadi macam titik P. Titik P dia punya koordinat dia pada paksi X ialah 0, pada paksi Y ialah 2. Jadi koordinat pada titik P ialah 02. Pada titik S ialah, kita baca pada paksi X dulu, jadi 4. Pada paksi Y 5, jadi pada paksi S ialah 45. Pada titik Q pula ialah negatif 5, 3. Titik R, pada nilai paksi X dia ialah negatif 4, nilai Y dia ialah 0. Pada titik T, nilai X dia negatif 3, nilai Y dia ialah 2. Dan akhir kali contoh ni, untuk titik V, paksi X dia ialah 2 dan paksi Y dia ialah negatif 3. Jadi kita boleh relate dengan yang sukuan tadi. Jadi kalau kita tengok koordinat S dan P ialah dua-dua positif-positif. Koordinat titik Q negatif positif dan seterusnya lah. Okey, seterusnya ialah selalunya bila kita nak tentukan titik dalam soalan, kadang-kadang dia melibatkan skala. Skala pada paksi koordinat tersebut. Skala pada paksi koordinat. Okay. Skala pada paksi koordinat ialah kita merujuk pada paksi koordinat ialah nisbah yang menunjukkan nilai yang diwakili oleh satu unit pada paksi tersebut. Katalah paksi X, satu kolom tu dia mewakili nilai apa. Paksi Y, satu kolom tu dia mewakili nilai apa. Contoh kita tunjuk kat sini. Okey, skala pada paksi X, nisbah dia nisbah 1. Maksudnya satu ruangan tu mewakili satu unit. Satu unit pada paksi X sama dengan 1. Okey, contoh yang lain katalah skala pada paksi Y pula. 1 nisbah 5. Maksud dia satu unit pada paksi Y tersebut sama dengan 5 unit. Satu ruangan tu sama dengan 5 unit. Okay, contoh kita tengok cari koordinat bagi titik A, B, C dan D. Okay, kita tengok dalam sistem kartes kita. Okay, kita ada titik A. Jadi koordinat bagi titik A ialah pada paksi X dia 0. Pada paksi Y dia ialah 5, 4. Jadi okey, kita tengok tadi. Okey, koordinat pada titik A. Pada titik A ialah 04. Koordinat pada titik B 84. Koordinat pada titik C negatif 63 dan pada titik D ialah 43. Jadi kita merujuk kepada paksi dia itulah. Okey, kalau kita tengok paksi X ni satu unit mewakili satu kolom tu mewakili 2 unit, pada paksi Y pula satu kolom tu mewakili 1 unit. Yang ni ialah skala, contoh skala. Okey, seterusnya dalam koordinat ni kita kena, tadi yang pertama kita menentukan kedudukan satu titik. Jadi kamu kena ingat kedudukan satu titik tu merujuk kepada jarak titik-titik tersebut dalam sistem kartes. Seterusnya ialah dalam sistem koordinat ni jarak di antara dua titik. Okay, maksud jarak di antara dua titik ialah jarak di antara dua titik pada satu kartes ialah panjang garis lurus
yang menyambungkan dua titik tersebut. Okay, jadi panjang garis lurus tu kita kenali dia sebagai jarak. Okey. Yang pertama, jarak di antara dua titik yang mempunyai koordinat y yang sama ialah beza di antara koordinat x bagi kedua titik tersebut. Okey. Contoh dia macam ni. Kita ada contoh. Kita nak menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai koordinat y yang sama. Koordinat y dia ialah 3 kat situ. Okey, jadi apakah dia jarak dia? Jarak dia ialah jarak di antara paksi x tu, jarak di antara titik x. Okey, contoh titik A tadi koordinat dia 5, 3, x 5, y 3. Titik B tu 1, 3, x 1, y 3. Jadi jarak ni dia selari dengan paksi x. Bila dia selari dengan paksi x, jarak dia kita ambil koordinat di paksi x tu 5 tolak 1. Jadi jarak dia ialah 4 unit. Ini jarak yang selari dengan paksi x. Yang seterusnya kita tengok jarak di antara dua titik yang punya koordinat x yang sama, iaitu dia selari dengan paksi y. Jadi macam mana kita nak dapatkan jarak dia? Dia sama je tadi, cuma kedudukan dia secara mendatar, menegak. Okay, contoh kita ada titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q ni dia selari dengan paksi y. Jadi jarak dia, kita ambil jarak di antara paksi y. Kita tengok titik P 3, 4. Titik Q 3, -2. Di jarak PQ sama dengan 4, koordinat 4 yang atas tu tolak -2. Jadi jarak dia 6 unit. Jadi kalau dalam exam kita boleh bilang dia punya ruangan tu, kita dapat 6 unit 4 campur 2, 6 unit. Jadi ini jarak yang selari. Tadi yang pertama jarak yang selari dengan paksi x. Yang kedua jarak yang selari dengan paksi y. Yang ketiga pula jarak di antara dua titik yang mempunyai koordinat x dan koordinat y yang berbeza boleh ditentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, kamu kena ingat teorem Pythagoras yang telah kita belajar. Jadi contoh, untuk mudahkan kamu, kita tengok contoh. Okay, contoh kita ada titik A. Titik A dia ada koordinat dia 2, 3. Titik B koordinat dia 5, -1. Okay, apakah jarak di antara titik A dan B? Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey, jarak AB. Jadi apakah panjang jarak AB? Okey. Dalam rumus teorem Pythagoras kita kena cari yang jarak mendatar AC. AC itu jarak dia ialah 4 unit. 3 tolak 1 dan kita dapat 4 unit. Okey, kemudian jarak BC. Jarak BC ialah 3 unit. Jadi kita boleh guna untuk cari jarak AB, kita guna teorem Pythagoras dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, panjang AB. Okay, kita kena ingat teorem Pythagoras ni AB kuasa 2 tambah dengan AC kuasa 2 plus BC kuasa 2. Jadi kita dapat 16 campur 9, kita dapat 25. Okey, jadi AB kuasa 2 sama dengan 25, jarak AB punca kuasa 25 sama dengan 5 unit. Jadi jarak di antara titik AB ialah 5 unit dengan menggunakan teorem Pythagoras.
Okey, seterusnya dalam koordinat yang pertama tadi kedudukan titik koordinat, ulang balik. Yang kedua ialah jarak di antara dua titik, dan seterusnya dalam koordinat ni ialah titik tengah. Macam mana kita nak cari titik tengah di antara dua titik? Okey, titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik ialah titik yang berada di tengah-tengah dua titik tersebut. Jadi kita ada dua titik, kemudian kita nak cari titik tengah dia. Contoh dia, kita ada contoh macam ni. Kita ada titik P, kita ada titik Q. Okay, titik M ialah titik tengah bagi jarak PQ. Maksud dia jarak PM sama dengan jarak MQ. Okey, jadi kamu first kali kamu kena faham dulu apa dia titik tengah. Kita ulang balik, titik tengah bagi satu garis lurus ialah titik yang berada di tengah-tengah di antara dua titik tersebut. Jadi kita nak cari titik tersebut tu. Macam mana kita nak cari? Okey, kita tengok titik P dulu, titik P ataupun titik Q. Okey, titik Q X1 Y1 dan titik P X2 Y2. Jadi titik tengah dia, kita rumus yang kita guna M ataupun titik M tadi sama dengan X1 nilai koordinat X1 campur nilai koordinat X2 bahagi 2 Y1 campur Y2 bahagi 2. Yang tu ialah titik rumus bagi titik tengah. Jadi dalam tajuk koordinat tingkatan 2 ni kita ada tiga perkara lah, ataupun tiga subtopik. Yang pertama ialah kedudukan koordinat tu jadi dalam sistem Cartesian. Jadi bila kedudukan dalam koordinat sistem Cartesian, kita mesti ingat nilai A. Kata nilai A mesti kita ada, dia ada X, nilai X dan nilai Y. Okay. Yang kedua ialah jarak di antara dua titik. Jadi jarak di antara dua titik itu kita ada tiga. Jarak yang selari dengan paksi X, jarak yang selari dengan paksi Y, dan jarak di antara dua titik yang mempunyai nilai koordinat X dan Y. Dan seterusnya ialah kita ada titik tengah. Titik tengah rumus dia X1 campur X2 bagi Y1 dan Y2. Jadi dalam bab koordinat ni, akhir sekali ialah penyelesaian masalah, solving problem. Dalam penyelesaian masalah ni, soalan selalunya merujuk ataupun diharap pelajar tadi dapat mengaplikasi ketiga-tiga subtopik yang kita belajar tadi, iaitu jarak, kedudukan dan titik tengah. Jadi dalam soalan tersebut dia akan menggabungkan semua elemen tadi dalam satu soalan. Contoh dia, kita bagi contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, rajah menunjukkan sebuah tapak fakir berbentuk trapezium PQRS. Kemudian dua koordinat daripada bucu, okey, ini bentuk trapezium tadi PQRS. Dua koordinat daripada bucu-bucu trapezium itu P negatif 30 negatif 4. Dia berada dalam sukuan keempat. Kita ingat sukuan keempat tadi nilai X negatif, nilai Y pun negatif. Dan kita ada titik Q. Titik Q nilai X dia positif 20, nilai Y dia negatif 4. Okey. Soalan ni cikgu harap pelajar akan salin dan cuba jawab. Okey, diberi jarak di antara bucu Q dan bucu A, jarak dia ialah 22 unit. Nyatakan koordinat bucu A. Tu spelling itu. Koordinat bucu A. Dia tanya apakah koordinat A tadi. Jadi pelajar kena aplikasi apa yang kita belajar tadi semua tu dari segi jarak di antara dua titik, jadi kita akan dapat nilai A. Dan soalan yang kedua,
Okey, diberi luas parkir ialah 946 unit persegi, cari koordinat S. Jadi soalan macam ni ialah soalan penyelesaian masalah. Jadi pelajar kena menyelesaikan, menggabungkan apa konsep, semua konsep yang telah kita belajar, luas trapezium dan sebagainya. Jadi ini contoh soalan. Okay. Ini cikgu harap pelajar akan cuba jawab. Okay. Kemudian contoh soalan lain ialah soalan nombor 2 ni. Okay. Rajah menunjukkan papan skor, kedudukan skor yang mengandungi 3 bahagian skor yang berbeza. Okay. Ahmad, Sani dan Murad membuat 3 lontaran ke papan skor. Okay. Ini ada kawasan skor 1 mata, kawasan skor 3 mata, kawasan skor 2 mata. Okay. Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang tak lengkap. Okay. Dalam soalan dia suruh pelajar lengkapkan jadual ni. Jadi macam Ahmad. Okay. Jadi soalan ni, soalan aplikasi tadi, pelajar kena menentukan koordinat titik tersebut dan mendapatkan mata, kemudian baru dapat jumlah skor di ujungnya untuk Ahmad, untuk Sani dan untuk Murad. Jadi cikgu rasa ya, untuk tajuk koordinat matematik tingkatan 2 ni, dia merakumi, cikgu buat kesimpulan balik yang apa intipati dia tadi. Yang pertama ialah kedudukan koordinat dalam sistem Cartesian. Yang kedua, jarak di antara 2 titik dalam sistem Cartesian. Dan yang ketiga, titik tengah. Dan seterusnya merakumi ketiga-tiga tu ialah penyelesaian masalah. Contoh macam soalan nombor 1 dan nombor 2. Harap pelajar-pelajar dapat cuba jawab soalan nombor 1 dan nombor 2 tersebut dan boleh merujuk jawapan dia tu pada cikgu. Okey. Dan seterusnya soalan ni dia sambung tu berdasarkan jadual, cari koordinat X dan Y untuk Murad tadi yang jaraknya dari titik asalan ialah 3 unit. Okey, itu sajalah untuk dari cikgu untuk tajuk koordinat tingkatan 2. Dan macam kesimpulannya, matematik ni dia mesti rajin buat latihan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Okay,